Kau ingat dia dekat mana? Jepun. Kenapa? Saja. Dia nak apa? Dia nak tanya soalan. Hari tu cakap dia nak cuti. Itu nantilah dia cuti. Adalah tempat-tempat dia nak pergi, dia nak buat kerja sikit. Itu semua personal. Okay? Oh, itu cahaya belakang ustaz tu. Cahaya nur. So, muka letih. Yeah, boss, seriously. Muka letih. Apa kita nak sembang ni? Jawab soalan dia. Jawab soalan. Sekejap aku nak isap okok lah. Okay, bos nak bagi makan jin. Sementara tu kau tanya soalan, insyaAllah ustaz jawab. Sekejap aku nak buka aircon sekejap. Panas. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, ada sakit-sakit sikit lah. Sikit. Demam tu panas kot. Semua orang sakit kat sini. Semua sakit-sakit badan. Maybe because climate lah. Pasal cuaca kan. Memanglah. Saya pun sakit-sakit. Saya kena demam. Dia kena demam ada. Lepas tu suara pun nak hilang ni. Aduh, besok macam mana nak buat ni. Musim ni korang kena banyak minum air sekarang ni. Musim demam semacam kali ni je demam. Memang. Panas ni dah macam. Apa nak sembang apa ni? Guys, ada soalan boleh tanya. Bos dah ni. Sampai kedua. Lepas ni mamu you ikut air kejap. Ada benda nak buat je. Sampai Okay, tu. Okay. Sama kedua. Yes. Okay. Semoga Ustaz sihat. Alah, demam biasa je ni. Apa ni, biasalah. Cuaca. Kita duduk aircon. Lepas tu dekat luar cuaca panas kan. Yang jadi macam nak demam tu. Okay, lagi ada 10 minit sahaja guys. Ada soalan cepat tanya. Macam mana kalau kita nak masukkan gambar dekat belakang mamu Tak boleh kan? Kalau itu air nak kena live kan? Yes. I think so. Ya. Macam saya boleh kot. Saya dia punya ni background. Komen saya tak block siapa-siapa punya komen lah. Komen semua auto detect by TikTok. Kami tak buat apa-apa pun. TikTok problem sekarang ni. Komen kalau macam ada gambar tanda tangan, gambar ketawa, semua habis dia block. Tak tahu lah. Problem lah TikTok. So kami nak buat live untuk rawatan pun tak ada mood dah. Sebab akaun habis semua kena ban kan. So kita mungkin buat depan ni, kita mungkin attack pada YouTube je kot. YouTube dengan FB je kot. Ketawa panjang pun tak boleh.
tahu nak tanya, dengar je Ustaz cakap. Tak tahu tanya lagi bagus. Pada kata semua dah pandai tu okey lah. Dah tak tahu tanya tu okey. FB okey. FB okey, tapi banyak golongan-golongan yang memeningkan kepala pun ramai juga kat sana. Itu yang leceh tu. Kadang-kadang kita ni niat kita ni nak mendidik masyarakat, bukan nak menafikan ilmu orang. Tapi ilmu tu kenalah jelas. Kalau ilmu tu sekadar reka-reka, memang kita tak layan lah. Okay. Sebab saya masa belajar dulu pun, guru saya pun kalau ilmu macam saya pelik-pelik je, saya pun tak layan. Kan? So, kalau kamu rasa ilmu kamu jelas, dan kamu bagilah pandangan pada masyarakat. Itu je cerita dia. Nak dengar Ustaz membebel lah. Dia kata tak sihat ni, mood tak ada mood, tak ada berapa ada mood. Kan, dengan sesama dia, dengan demam dia, dengan duit kurangnya, dengan perasaannya, dengan malu dia sikit ni. Assalamualaikum. Muka pun merah kan? Oh, muka aku merah. Muka pun merah. Memang merah bos. Seriously merah. Kalau aku cakap duit kurang, kau rasa aku tak percaya lah. Duit kurang. Kalau aku cakap duit kurang, tak percaya. Okey, dalam masa beberapa hari ni saya banyak dapat mesej yang mana-mana kita pernah bagi bantuan dulu, 2 mesej balik minta bantuan lagi. Macam mana saya nak bagi bantuan lagi? Saya bukan ni jabatan ni apa? Jabatan hidup masyarakat. Saya nak jawab apa sebab hari tu kita dah bagi bantuan dah, tak boleh bayar sewa rumah apa semua, kita dah bantu dah. Lepas tu kamu kenalah fikir macam mana nak ni. So macam contoh kita ada dana yang banyak tu, bila saya kata saya akan bagi bantuan tu, dan kita akan pas lah, tapi mungkin kita bagi pada orang-orang lain pula lah kan, kita share kan benda tu kan. Takkan kita bagi orang sama je. Kalau bagi orang sama ke jadi bini aku lah. Dah banyak sangat kan lah. Okey, bila kita bagi dana tu, kita cuba ni lah, cuba usaha lagi tengok jalan macam mana. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam. Semoga cepat sembuh insyaAllah. 2-3 hari ni okey lah kot. Dia satu lagi banyak-banyak kek berat. Saya pula tak mandi limau pula. Hari Jumaat hari tu kan nak mandi limau, tak mandi limau. Lepas tu dengan cuaca pun tak berapa okey. Lepas tu sekarang ni pula tengah bulan penuh. Kan, dia semua kacau bilau lah. Kan. Tapi tak apa, okey, sihat, masih boleh berjalan lagi, masih boleh berfikir dengan waras. So insyaAllah okey. Jangan kurang Ustaz. Rizal, aku nak PM apa dengan kau? Aku lupa dah. Apa aku nak PM dengan kau Nanti aku ingat balik lah. Aku dah lupa lah. Fikir sampai dah lupa dah ni. Dah tahu soalan dah tu. Dia orang semua nak tidur dah kot. Semoga cepat sembuh insyaAllah. Lipan ada kena-mengena ke dengan gangguan ke? 2 hari berturut-turut jumpa dalam tandas? Tak juga. Kadang-kadang sekarang ni tengah musim panas. Bila tengah musim panas, so lipan ke benda-benda tu masuk dekat toilet tu perkara biasa. Okey, tak boleh nak kita katakan confirm dia berkaitan dengan sihir. Tapi ada juga jenis-jenis bangsa jin yang dia menzahirkan jadi macam lipan, jadi macam tikus, jadi macam benda-benda kotor tu, memang ada juga. Okey. Tapi kalau sekarang ni tengah musim panas ni, panas sungguh rasanya. So memang dia apa? Memang dia akan itulah. Dia akan keluar daripada kita punya toilet dan sebagainya, itu biasa. Kan? Tapi kalau lepas kamu jumpa lipan tu, badan kamu lemah, rasa semacam badan tak sedap, tiba-tiba rasa mencucuk-cucuk, mungkin ada something wrong lah. Okay, mungkin ada something wrong. Ustaz komen orang mandi ramai-ramai dekat Rembau, dekat Negeri Sembilan. Korang ambil isu-isu macam ni. Lepas tu bila aku jawab, lagi aku kena tembak. Aku kena tembak kan. Kalau benda tu ada mendatangkan kebaikan, okey je, boleh je, tak ada masalah. Selagi mana yang air kolam tu bukan air arak, bukan air najis dan sebagainya, air Allah Ta'ala jadikan, boleh je, tak ada masalah. Gila cuba kan. Boleh je lah cuba. Tapi saya tak pernah pergilah. Tapi saya tengok orang yang pakai kursi roda sampai boleh berjalan dan sebagainya. Mungkinlah sebab dia ada ion-ion kan. Dia apa benda? Ion-ion benda tu. Saya pun tengok BTT tu sekali imbas je. Tapi kalau benda tu baik dan korang memang ada kaitan dengan diri korang,
contoh masalah saraf ke apa benda kan, cubalah pergi. Tapi sekarang tempat kalau dah viral, masalah lah, memang kena apa, kena tunggulah kan. Nak mandi pun sekarang kena tunggu kan. Memang ramai lah cerita je. Kalau tak berapa sihat, buat live air tawar pun cantik juga tu ayahanda Ustaz. Saya dah kurang dah. Bukan kata air tawar, buat live ke apa semua saya kena kurangkan dulu. Sebab saya dapat mesej daripada manager daripada TikTok pun, dia maklumkan sekarang ni siapa-siapa yang buat live tentang rawatan ni apa semua, memang dia orang akan buat permanent ban. Okay, so kalau macam contoh sama ada nampak muka ke tak nampak muka ke, memang tak tahulah, dia orang dah ada law baru lah. Dia punya law ni dah jadi macam tu kan. So kita follow je lah. Okay, kita follow je again. Kita follow sajalah. Macam mana kita menumpang orang punya ni kan. Tapi mungkin kita jarakkan sikit. Mungkin kita buat sekali lah live tu, lepas tu kita jarakkan sikit. Mungkin kita kena buat jarak-jarak lah. Okay, kena buat jarak-jarak. So siapa-siapa nak air tawar, kita pun dah sediakan dah boleh mahal dekat pusat rawatan. So kalau macam contoh korang nak dapatkan murah ke apa, nanti kita buat promo lah. Untuk air tawar tu kita boleh je buat promo, sebab dia cost tak berapa tinggi sangat pun kan. Itu saya boleh je buat promo. So nanti kita buat promo lagi saya pernah ke Ustaz Azan Saraf, tapi sakit betul lah. Itulah jenis-jenis tu semua pakai kebatinan tinggi kan. Salah seorang perawat yang saya hormati lah, Azam. Tu semua jenis-jenis yang betul-betul dalam kebatinan ni dia lain kan. Kebatinan ni kalau dia jalan betul-betul memang lain, dia punya pergi tu lain. Tapi risiko dia sangat tinggi lah, sebab kita bermain dengan dalaman ni, risiko dia sangat tinggi. Kalau setakat saya nak rukiah-rukiah biasa je, macam tu je, dia jadi macam, dia macam mana dalam keperawatan ni dia banyak jenis tau. Tapi sekarang ni yang saya perhatikan kebanyakannya, perukiah biasanya dia rukiahkan benda tu dah masuk, lepas tu dia tak ada apa, dia tak ada, bukan tak ada penghujung, tak ada apa contoh mamu ada benda dalam badan, saya rukiahkan mamu, kemudian benda tu dah masuk, lepas tu dia suruh keluar. Jadi dia punya penceritaan, dan saya tak faham sebenarnya apa yang cuba dilakukan. Kalau macam contoh mamu kerasukan dah masuk, lepas tu suruh keluar, lepas tu apa dia punya penutup dalam penceritaan tersebut? Dia tak ada, tergantung. Tapi untuk korang nak kesan sama ada korang ni ada gangguan ke tak ada gangguan, boleh je, tak ada masalah. Tapi apa kesudahan daripada cerita tersebut dikeluarkan, kemudian jadi macam mana kan. Dia tak ada kata putus yang penyelesaian dia lah, dia tak ada penyelesaian dia lah kan. Tapi yang mana-mana yang dah ikhtiar tu, dengan mana-mana perawat sekalipun, korang pun kena jagalah, sebab Allah Ta'ala uji korang benda tu. Benda ni semua Allah Ta'ala uji. Bila Allah Ta'ala uji kita tu, kita kena dekatkan diri lah dengan Allah Ta'ala kan. Apa saja berlaku dalam kehidupan kita, memang itu semua ujian Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dapat isteri macam ni perangai ke macam mana ke, Allah Ta'ala uji kat kita kan, kesabaran kita sampai tak mana. Kita dapat anak, kita dah didik anak kita dah bagi didikan agama yang cukup sempurna, hantar tahfiz sana, hantar tahfiz sini. Kadang-kadang ada juga yang musibat kan, itu pun dipanggil dugaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita kan. Ada orang dapat keluarga yang bahagia kan, tapi tak dapat anak kan, itu pun ujian daripada Allah Ta'ala kan. Ada orang dah dapat kebahagiaan yang sempurna, cukup dah kebahagiaan sempurna, tapi dia rasa tak cukup kan. Itu semua ujian-ujian hati kita sebenarnya kan. Ada orang nak dapat kebahagiaan tu punya payah, tapi ada orang yang dah dapat kebahagiaan pun dia rasa serba-serbi tak cukup kan. Dia rasa masa tak cukup, itu tak cukup, ini tak cukup, apa semua tak cukup. Dia nak sempurna betul-betul, dia kena kahwin dengan malaikat lah. Mungkin macam lah kan, nak kena apply kahwin dengan malaikat lah, mungkin okey lah kot. Macam tu juga rezeki kan. Ada setengah orang rezeki dia banyak, tapi dia tak tahu nak buat apa. Tapi ada setengah orang rezeki dia kurang, tapi cukup dengan apa yang sepatutnya. Ada setengah orang banyak idea, tapi tak ada rezeki langsung kan. Dia memang akan bagi benda tu, pro and kontra tu memang dia akan bagi kan. Ustaz, kalau nak beli minyak Ikhtiar Zuriat boleh ke? Boleh. Apa tak boleh pula? Kenapa? Masalah apa Pak Labu? Ikhtiar Zuriat tu bukan untuk dapatkan zuriat saja. Kalau kata kamu kena jenis sihir yang termakan pun bagus juga kan. Dia akan cepat kesan ataupun dia cepat detect benda yang ada dalam badan tu. Okay. Tadi saya dapat satu mesej pesakit di mana lepas dia minum air kelapa bakar tu, dia kencing berdarah. Berdarah kan. So pasal tu saya cakap, kalau kata macam contoh korang ambil amalan-amalan apa ataupun ilmu yang saya ajar,
kamu dah tahu kamu memang kena gangguan, tiba-tiba kamu kencing berdarah, batuk berdarah dan sebagainya, benda tu memang dia ketendang buhur tu daripada dalam badan, tapi pesakit tu dia jadi macam takut kan, dah kencing berdarah jadi panik, so dia pergi ke hospital. So hospital maklumkan tak ada apa-apa. Hospital pun tak tahu nak cakap macam mana. So memang benda-benda yang melibatkan sihir, biasanya bila dia tendang tu ada setengah tu dia kencing berdarah, berak berdarah, tapi dia bukanlah jangka masa yang panjang kan. Itu adalah proses untuk membersihkan dalam tubuh badan kita kan, proses untuk membersihkan tubuh kita. Tapi kamu kena tahan lah. Macam contoh, saya pakai minyak kasturi, Ustaz, badan saya jadi sakit sangat-sangat. Mana kata benda dalam badan kamu tu dah memang ada. Kalau takkan kamu cari minyak tu boleh sampai macam tu. So sebenarnya kalau kamu dapat kawal minda kamu dengan sempurna, kamu dapat kawal, sebenarnya yang sakit tu bukan kamu, yang sakit tu benda yang telah menguasai diri kamu. Okey, dia menumpang jasad kamu, makanya jasad kamu tu terasa sakit tersebut. Okey, tapi kalau kamu dapat kawal minda kamu, yang sakit ni bukan aku, yang sakit ni jin ni, padan muka dia dan sebagainya. Jadi kamu boleh communicate dengan kamu punya minda, insya-Allah kamu dapatlah kemenangan tu kan. So itu cara-cara kita nak trace lah yang kita ni ada gangguan ke tidak kan. Saya keluarkan satu benda ni supaya kita nak belajar, kita keluar daripada konsep tilik. Saya nak korang keluar daripada konsep tilik. Sekurang-kurangnya saya dapat menyelamatkan akidah saudara Islam saya. Sekurang-kurangnya saya tak adalah guru agama ke, ulama ke, ustaz ke, uskun ke apa benda, tak ada. Saya tak ada apa-apa, saya orang biasa. Nampak aku pakai baju pun baju nak pergi beli nombor ekor ni, biasa bukan macam ni kan. Okey, ada orang marah saya, dia tak menggambarkan ustaz. Dah aku tak pernah cakap aku ustaz lah. Bila masa aku pernah cakap aku ustaz? Pernah saya cakap ustaz? Tak pernah pun kan. So jangan nak jadikan isu-isu merapu-rapu kan. Agak tak puas hati, alah nombor pusat rawatan ada kan, boleh datang terus kan, tak ada masalah, kita okey. Okey. So apa benda yang kita tahu dan pemahaman kita, apa benda yang kita belajar dan pengalaman daripada pesakit dan pengalaman saya sendiri dalam rawatan dan saya pernah dirawat, kita kongsikan semula kepada masyarakat. Tapi kalau macam contoh pengalaman yang kita dah kongsi apa semua, kita dah kata benda tu bahaya, tapi masyarakat tetap bersetuju dengan perkara tersebut dan tidak mau merujuk dengan ulama dan sebagainya, dia rasa betul juga, itu terpulang pada masyarakat kan. Yang penting tanggungjawab saya menyampaikan tu saya dah sampaikan, selebihnya terpulang kepada masing-masing kan. Ada orang cakap saya bertegas, saya kat sini bang kakak. Ada orang cakap orang tu dah insaf. Contoh macam kita pernah buat VTT pasal susuk kan, orang tu dah insaf, kenapa tak tolong? Bukan saya tak nak tolong, saya lebih utamakan orang yang dianiaya. Dekat sini saya minta maaf cakap, kami lebih utamakan orang yang dianiaya. Okey, sepatutnya kamu nak ambil satu-satu benda tu, kamu kena fikir betul-betul. Pasal tu sedikit sebanyak keimanan tu kena ada dalam diri. Macam contoh kita pernah buat VTT pasal minyak daripada Siam. Kamu tahu tak, lepas kita buat VTT tu dah dekat 1,000 lebih orang kot beli. Saya jadi macam, aku nasihat untuk korang berhati-hati, tapi dekat sini dia sebenarnya mendidik diri kita. Kat situ kita nak menguji keimanan seseorang tu. Lagi kita cakap, lagi berebut-rebut, semua nak dapatkan perempuan ataupun lelaki dengan cara yang mudah. Dan akhirnya mereka nanti akan jadi masalah. Bila jadi masalah, jumpa dengan saya tak guna dah, jumpa dengan orang lain lah. Ya, saya kat sini lebih utamakan pada orang yang dianiaya. Dianiaya. Kalau macam contoh nak pasang susuk dan sebagainya, kita dah pernah bagi tahu, dah lama dah bagi tahu pasal benda ni, jangan. So bila sampai satu masa kamu diuji, Allah Ta'ala tu bagi je apa yang kamu berkendak tu, tiba-tiba kamu nak kembal dan sebagainya, dia bagi je kan. Last kali dia twist dekat situ, nanti baru kamu perasan yang kamu telah tertipu dengan bangsa jin. Tapi kamu tak sedar kamu dah mengkhianati ramai orang. Okey, bila kamu pakai benda-benda tu, kamu akan mengkhianati ramai orang. Okay, mana-mana perempuan-perempuan habis semua jadi bernafsu dengan kamu, mana-mana lelaki tiba-tiba jadi bernafsu dengan kamu, bernafsu lain macam. Okay, itu yang kadang-kadang kita macam, kalau kat sini susuk memang kita tolak lah, kita memang tolak. Saya akan utamakan pesakit yang dianiaya lah, dianiaya. Okay, tapi kalau ada jenis orang yang bagus sangat, semua dia nak tolong apa, dan pergi je lah, kami okey je. Okay, saya okey saja. Tapi Ustaz pernah tak buat rawatan susuk? Ada pernah 2 kali 3 kali. Pernah 2-3 kali lah. Tapi saya stop buat benda rawatan susuk tu disebabkan bila kita communicate dengan pesakit tu, memang banyak perkara-perkara negatif yang dah banyak sangat dia buat dan dia baru dapat kesedaran. Tapi sebenarnya dia bukan dapat kesedaran, sebenarnya dia memang tak nak dekat pun dengan agama. Okay? Tapi kalau dia sentiasa dekat dengan agama kan, dia ingat pada Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala pesan tu, benda tu satu larangan yang sangat besar, saya rasa dia tak akan masuk benda-benda macam tu. Okay? Jangan mudah terpengaruh bang kakak. Jangan mudah, dengan saya pun jangan mudah terpengaruh. Apa yang saya ajar, ada kebaikan pada kamu ambil. Apa benda yang macam contoh saya
Kadang-kadang perkataan saya tegas dan sebagainya. Kalau kamu rasa benda tu macam tegas, kamu tak payah ambil. Sebab ada je sekarang ni, saya tengok ada 2-3 kerat ni, Edika ni sekarang dah sombong, dah belagak. Aku pun tak tahu apa yang aku sombong, aku pun tak tahu apa benda sampai boleh keluarkan statement-statement macam tu kan. Sebenarnya macam ni, bila kamu dah tak suka dengan saya, kamu block je, tak ada masalah dah. Sebab kamu tak pernah mengenali saya, macam mana saya straight dalam percakapan, saya tegas dengan pendirian saya. Kamu tak boleh paksa kamu ikut pendirian kamu. Saya tak boleh benda tu. Bila orang tanya soalan, saya kena tegas dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau kamu rasa kata-kata saya tu kamu rasa sombong, bongkak, takbur lah dan sebagainya, kamu block je saya. Okey, saya tak ada masalah, saya okey saja. Kan? Ada orang cakap dia buat live ni untuk apa? Semata-mata untuk banyak pesakit. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Saya pesakit sampai dah tak boleh nak berjawab dah. Dah tak boleh nak berjawab dah, saya cakap terus terang. Kalau saya, macam saya pernah tunjuk WhatsApp saya, dah tak boleh nak berjawab dah benda tu kan. Bukan kata dekat Wahab je, dekat FB pun aku ingat, bola pun nak pening kepala nak jawab. Dekat TikTok ni pun penuh dah orang mesej tak boleh nak jawab. So pasal tu kita buat jadual. Siapa yang dapat masuk, bolehlah rezeki awal lah jumpa. Saya pun bukan pandai mana pun, bolehlah sikit-sikit kita bantulah apa yang betul. Siapa yang tak dapat jumpa, cubalah ikhtiar dengan yang lain-lain dulu kan. Masing-masing insyaAllah dia akan bantu satu sama lain kan. Okey, saya guna produk Ustaz berubat untuk diri sendiri, tengah tunggu sabun Cakra ada perubahan, Alhamdulillah. Setakat ni apa yang kita keluarkan daripada pusat rawatan ni, Alhamdulillah semua dapat banyak feedback yang positif. Okey, feedback yang negatif ni biasanya barang order 2 sampai 1. Barang dalam kotak tak ada kan. So kita memang dah dapat kesan ada yang hilang dekat JNT. So pasal tu kita perlukan rakaman. Kami nak tuduh kamu menipu pun tak boleh. Kami nak tuduh kami sempurna pun tak boleh. Mungkin staff saya ada buat kesalahan. So macam mana kita nak win-win situation? Sebelum kamu buka parcel tu, buat video lah. Itu je lah cara dia. Tapi kalau kamu dah copy parcel tu, lepas tu kamu kata dalam tu tak ada minyak lah dan sebagainya, kita macam mana nak trust benda tu? Pasal tu dekat setiap parcel kita dah sediakan stiker. Okey, stiker tu bukannya kerajaan Malaysia bagi ke atau Shopee ke TikTok bagi, tak ada. Tu kita tempah benda tu. Okey. So bila kita tempah benda tu, macam contoh kalau air bocor contoh kan. So sebelum buka parcel tu nampak air bocor, kita bagi, kita akan ganti yang baru. Kamu tak perlu nak bayar apa, post ke apa semua tak apa, kami tanggung. Tapi kena win-win situation lah. Okay, win-win situation. Apa ni Ustaz, anak saya terbuka hijab, dah okey dah lepas mandi air terjun. Sekarang meracau dan tak sihat. Awak kena datang, isteri dan juga awak tu kena datang. Kadang-kadang anak-anak terbuka hijab ni kadang-kadang bukan disebabkan mereka, kadang-kadang disebabkan mak ayah mereka. So kita nak kena trace dulu punca sebenar yang hijab dia terbuka ni kenapa. Anak-anak ni dia takkan, hijab tu takkan terbuka macam tu je, melainkan ada pertalian yang menyebabkan benda tu jadi macam tu kan. So benda tu nak kena trace kan. Dia nak kena trace dahulu. Okay, kalau kata lepas awak dah buat mandi air terjun tu, dia dah makin okey dan sebagainya, Alhamdulillah. Cuma sekarang ni badan-badan sakit-sakit berkemungkinan besar bisa-bisa ada dekat badan dia. Okay, so kemungkinan besar anak awak tu pernah lah ditumpangi oleh bangsa jin ni sampai hijab dia boleh terbuka. So apa yang awak boleh berikhtiar, setiap minggu kalau boleh seminggu sekali mandikan limau ikut kaedah yang telah kami berikan. Okay, yang kedua boleh capur minyak 1000 bisa tu dulu. Okay, supaya buhur-buhur tu keluar. Tapi kalau kata anak awak tiba-tiba macam bila dia batuk keluar darah sikit ataupun dia muntah keluar darah, awak kena buat air kelapa bakar. Seminggu buat sekali air kelapa bakar tu. Okay, biar dia buang habis. Ustaz, saya nak tanya, kadang-kadang saya tengok isteri saya kalau malam pakai kain pelikat saya, sedangkan kain batik ada. Awak macam mana aku nak jawab? Dia banyak kategori bang. Tapi saya pernah dengar juga ilmu ni kan. Cuma saya tak berani nak jawab. Saya jadi fitnah pula. Tapi ilmu tu ada. Tapi mungkin dia, kalau macam saya, awak tanya dengan saya lebih fikir positif lah. Mungkin dia menyayangi abang lebih sampai dia pakai kain pelikat. Ada juga macam tu. Dia nak ambil feel kan. Dia nak ambil feel sampai pakai kain pelikat abang. Okay. Tapi kalau ilmu yang mengambil kain pelikat lelaki ni pun ada juga kan. Saya biasa dengar lah benda tu, 2-3 orang pernah menyampaikan benda tu. Cuma saya tak berani nak jawab sebab saya tak mendalami keilmuan tersebut. Okay, keilmuan tersebut saya tak mendalami, jadi saya tak berani nak jawab.
Nanti tanya abang saya beritahu batuk tak baik. Cek apa ni? Nanti saya bagi tahu abang saya batuk tak baik-baik. Cek. Klinik tak ada apa-apa. Air tawar ustaz pun dah bagi minum. Tak apa, nanti cuba minum air tawar tu dulu. Minumlah selama 7 hari dulu. Dia akan meracau jika dia tak sihat dan still dapat rasa kehadiran benda gaib lagi. Mana kata tak settle lagi lah dengan dia, kan? Tak settle lagi lah tu dengan dia. Okey, kadang-kadang dia jadi meracau tu sebab tubuh badan dia dah lemah. Kadang-kadang bila bangsa jin ni masuk dalam badan kita memang akan jadi lemah. Macam contoh kalau kamu tengok orang-orang yang kerasukan contoh kan, kamu tengok macam kelakar-kelakar, tapi lepas benda tu keluar badan dia orang lembik satu hal, sakit-sakit badan, lepas tu rasa badan tu tak sedap kan. Memang dia akan jadi macam tu. Anak saya bila di rumah dia takut sangat. Apa ni Ustaz, anak saya bila di rumah dia takut sangat apa perlu buat sebab dia boleh nampak. Ustaz, anak saya kalau kat rumah dia takut sangat. Itu hijab terbuka ke? Perlu buat macam mana? Nak tak nak memang kena dapatkan rawatan. Tapi rawatan tu kalau kebiasaannya lah. Daripada kita, kaedah ni macam-macam. Kaedah yang kita biasa lakukan, kita nak trace benda tu sebenarnya siapa punya. Dan kadang-kadang bukan daripada anak tu, kadang-kadang daripada mak atau ayah. Kadang-kadang mak dengan ayah pun tak perasan benda tu. Kadang-kadang ada keilmuan pelik-pelik yang korang ambil. Rupanya benda tu berkait dengan bangsa jin pun ada juga. Kadang-kadang ada barang-barang yang korang ambil, tapi barang-barang tu kau tak sedar berkait dengan bangsa jin pun ada juga. So kadang-kadang benda tu kena pada anak pun ada juga. Kadang-kadang kamu tak sedar orang sihir kamu. Contoh orang nak sihir bini kamu, tapi benda tu kena dekat anak kamu pun boleh menyebabkan anak tu mata-matanya terbuka. Boleh juga, kan? Cuma kebanyakannya mata-mata terbuka ni biasanya melibatkan keturunan. Kebiasaannya lah, kan? Kebiasaannya. Tapi kalau benda tu kamu biarkan, boleh jadi efek ke anak kamu. Anak kamu jadi penakut, anak kamu tak boleh nak buat apa-apa, dia tak nak bergaul dengan orang, dia tak nak ke mana-mana, kan? Dia akan bermain sorang-sorang, dia tak nak bercampur dengan orang, kan? Ada efek dia kat situ. Okey, lepas tu nak kesan juga tu yang berbisik tu apa benda, adakah betul bangsa jin ataupun geng-geng bunian. Bunian ni pun masalah juga, sebab bunian ni ending ni dia akan bawa anak kamu sampai terjun sungai, terjun lombong, terjun bangunan. Dia akan buat sampai kematian itu berlaku. Okey, lepas tu barulah dia buat kawan dengan anak kamu. Okey, itu daripada pengalaman dan juga apa ni, beberapa kes yang kita kesan tu macam tu. Okey, berkait dengan bunian, dia bercakap bermain, rupanya bermain dengan bunian, kan? Geng-geng bunian lah. Okey, so akhirnya benda tu boleh mengundangkan kematian. Okey, pasal tu tengok anak-anak kita ni, bila dia macam contoh dia bermain tu, dia cakap sorang-sorang dan sebagainya, perlu dapatkan rawatan lah. Okey, kedua rawatan tu penting lah. Rawatan doktor pun kena buat juga. Selama saya buat rawatan, saya tak pernah menafikan rawatan doktor. Okey, macam contoh kalau kamu batuk berdarah, kamu jangan harap rawatan Islam saja. Saya tak pernah menafikan ilmu sains. Kamu kena check juga doktor untuk kamu pastikan memang tak ada apa-apa. So memang dah check tak ada apa-apa, mungkin gangguan. Okey, kami tak pernah menafikan ilmu sains. So kena adalah dua-dua tu kena check juga. Perlu hadir rawatan susulan ke Ustaz? Kalau rasa dia tak kena, perlu check. Kena hadir rawatan susulan tu, nak kena check. Jika ada apa benda lagi yang tak kena, memang nak kena check lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya jadi kelopak garam satu badan, pergi klinik, kena cucuk tak sembuh-sembuh. Kelopak garam ni dia naik macam bintik-bintik kan, macam tu kan. Dia ada, kalau daripada pengalaman kami kat sini, awak boleh gunakan kasut hitam, letakkan dekat belakang ni waktu siang, awak pakai benda tu. Okey, lepas tu awak boleh pergi kat Simpang 3, tapi itu awak kena beli garam tu. Bila awak beli garam tu, baru awak dapat cara untuk pergi kat Simpang 3 tu. Lepaskan dekat Simpang 3. Cuma masalah dia, tak boleh pergi lagi kat Simpang 3 tu. Kena cari Simpang 3 yang memang awak tak pergi lagi lah kat situ, kan? Kalau beli garam tu, dia dapat kaedah tu nanti. Okey. Tapi memang sungguh lah, dia jenis macam ni lah, macam kek enzima yang kita rawat sebelum ni kan. Dia pakai minyak 1000 bisa, alhamdulillah dia makin okey dan tak okey. Ada satu akak tu lagi teruk, anak dia sampai tak lagi sekolah kot, sampai dah bau kan, dia punya enzima tu sampai bau. Sejujurnya saya tak pernah tahu pun benda tu boleh rawat enzima. Ni demi Allah saya cakap, saya tak pernah tahu pun benda-benda yang kami keluarkan tu boleh merawat enzima. Saya tak pernah tahu. Cuma bila feedback tu dah ramai tu, baru kami tahu, boleh lah enzima boleh baik kan. Alhamdulillah lah rezeki dia. Sebab kami keluarkan benda tu lebih pada masalah-masalah gangguan, tapi kami tak tahulah pula benda tu kalau digunakan
untuk masalah kedoktoran dia boleh terlepas daripada masalah tersebut. Anak dia boleh kata tiap minggu lah mak dia bawa pergi cucuk hospital, dah gatal-gatal sampai bau kan. Biasa kalau dia dah jadi basah tu kan, sampai dah berbau dah anak dia, sampai hilang keyakinan diri. Saya pernah masukkan VTT tu dekat dalam FB tak silap, boleh tengok kat sana akak tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, boleh ke kita pagar rumah? Boleh ke kita pagar rumah kita sebab anak selalu kena gangguan? Boleh je, pagarlah rumah kamu tu. Sebulan sekali pagar. Pagar rumah ni dia bukan buat sesekali seumur hidup. Kalau kata serangan tu berlaku pada kamu, memang kamu kena pagar sebulan sekali. Macam tu juga dengan kedai. Kalau kamu dah memang tahu kamu ni memang selalu diserang sihir, ataupun kawasan-kawasan kamu ni banyak sangat pakai pelaris, kamu memang kena protect kedai kamu. Okay, tak ada yang power mana, macam mana power pun kamu mesti nak kena protect benda tu sekurang-kurangnya sebulan sekali. Okay, sebulan sekali. Okay, tapi kamu boleh buat kaedah pagar yang hari-hari tu yang saya kata pakai air mawar, lepas tu titikkan sikit kasut hitam tu 2-3 titik. Okay, cuba benda tu. Tapi kalau kamu beli kasut hitam yang lain tak jadi, kamu jangan tanya saya soalan tu. Saya mana tahu. Dia sekarang ni bukan masalah kasut hitam tu, pengisian dalam kasut hitam je penting. Ayat-ayat apa yang dia baca, ayat-ayat syifa apa yang dibacakan dalam kasut hitam tu kan. Kalau kamu nak buat air, kalau kamu macam contoh, Ustaz, saya tak nak pakai kasut hitam Ustaz, saya nak pakai Chanel contoh, minyak wangi Chanel. Boleh tak? Boleh lah, kau bawa kat sini tengok jadi ke tak jadi. Dia point utama dia bukan sebab benda tu, apa benda pengisian yang dibacakan tu kan. Boleh je kan. Macam ibaratnya contohlah ada orang kata, oh pakai limau, tak ada, aku pakai petai pun boleh, pakai bawang pun boleh. Saya siap pernah buat pembuktian tu benda tu masa zaman-zaman PKP. Macam mana aku nak tolong orang ni, limau tak ada, pakai bawang, cucuk bawang tu meletup-letup dekat sana kan. Boleh je. Okay. Okay, soalan yang seterusnya, last kot soalan lah, 2017 tadi. Badan saya pun macam tak tumbang dah rasa ni. Masa tu dia scan saya je melalui TikTok, dan pernah minum air penawar dari Ustaz. Masa tu dia scan saya melalui TikTok. Siapa scan awak melalui TikTok? Siapa tu? Dia tengah jawab soalan dekat Taca Cila bos, bukan soalan you. Saya dah buat rahim baru-baru ni, tapi perawat kata masih ada bisa santau dalam badan saya. Saya tak tahu kak. Kalau perawat dah kata macam tu, ikhtiar lah, kena ikhtiar lah. Sebab saya tak berani nak jawab lebih-lebih kak. Saya boleh jawab macam tu je kan. Kalau akak jumpa dengan perawat tu, dia kata macam tu, dan dia perlu dibuktikan lah. Kalau tak ada bukti, macam mana kita nak sahkan perkara tersebut kan. Okay, kena ada pembuktian lah. Kalau kata santau, dia mesti ada bukti, dia dirukiahkan apa tidak balas akak. Kalau tak ada tidak balas dan sebagainya, kita tak boleh kata yang itu ada gangguan. Minyak yang sesuai kita bercampurkan dengan air minum, 99 jin boleh, 44 pun boleh. Tapi kalau kat sini kita memang, kalau siapa yang beli air tawar daripada kita tu, semua dalam air tawar tu memang dah ada minyak 99 jin tu. Okay, bukan ada 99 ekor jin dalam tu. Aku saja nak bubuh nama tu. Takkan aku nak letak 99 malaikat pula, jadi isu pula kan. Nama tu datang daripada mana? Aku sendiri saja aku nak letak 99 jin, ikut akulah kan. Okay, so kalau kat pusat rawatan pun sama juga. Siapa-siapa yang datang kat sini, biasanya kalau kata benda tak nak lepas daripada badan, ataupun benda tu macam kita rukiah pun tak jadi apa, biasa kita akan trace melalui air tawar tu tadi. Kita buat air tawar tu, letakkan titik sikit 99 jin tu, kemudian kita akan bagi minum kat pesakit supaya dia masuk dalam saluran darah. Dia boleh bantulah, bukan jin masuk dalam saluran darah. InsyaAllah ayat-ayat syifa ni tadi akan menggegarkan benda yang berada dalam badan, dan kita dapat tahu kedudukan di kat mana. Kadang-kadang ada setengah pesakit ni, kunci ni kita tak dapat kesan kat mana dia sorok dia, sebab kita banyak lapisan dalam badan kita ni. So kita masukkan air tu tadi, masuk air tu, insyaAllah kita akan dapat kesan dekat mana kedudukan yang bermasalah tu. Okay, pasal tu dekat sini pun sama juga. Siapa-siapa mandi limau kat sini ataupun mandi bunga pun, 99 jin tu saya tak pernah tinggal. Memang kita akan letak lah 99 jin tu. Melainkan kalau tak letak 99 jin tu, biasanya pesakit yang kita kata tak ada apa, dia kata ada juga. Tu biasanya aku tak letak lah, itu buang masa je. Kita dah kata tak ada, dia kata ada. Siapa cakap? Ustaz tu cakap. Pergilah jumpa dengan ustaz tu. Biasanya saya tak letak lah benda tu. Okay, kalau saya letak tu biasanya memang ada yang tak kena lah, untuk kita bersihkan.
Apa kedama ni? Ustaz, saya suami ada kesan cakar, isteri ada kesan gigit lebam. Apa yang perlu dibuat? Nak kena tahu punca tu datang daripada mana tu, kesan-kesan lebam ni. Biasa kena kesan-kesan lebam ni biasanya telah disetubuhi oleh bangsa jin, ataupun bangsa jin tu ambil kita punya darah, dia makan darah kita, makanya kesan lebam tu akan berlaku. Tetapi daripada sudut sains pula, kamu kurang vitamin C yang menyebabkan perkara tersebut berlaku, kan? So boleh tak combine dua-dua? Boleh je. Vitamin C pun kamu cuba makan, dalam masa yang sama kamu tengok ada tak kesan-kesan lebam tu masih berlaku, kan? Kalau kesan-kesan lebam tu masih berlaku, biasanya memang wallahu alam lah, mungkin kat rumah kamu ke ada masalah, ataupun keluarga kamu ke yang sedang diserang oleh bangsa jin tadi. Ustaz, dulu saya pernah bawa isteri saya pergi rawatan kat Kuala Kangsar, telur ayam keluar si makanan. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Okey, itu saya tak tahu bang. Kalau dah keluar tu keluar, alhamdulillah lah, serah pada Allah Taala je. Kan? Dia macam-macam kaedah ada bang. Dulu zaman-zaman saya sakit, Quran berpusing pun ada kan. Dia letak kunci, dia macam contohnya Al-Quran kan. Dia letak kunci tu letak kat sini. Saya tu ada pegang. Lepas tu dia tanyalah soalan, ini siapa yang buat ni? Benda ni keluarga dekat ke keluarga jauh? Kalau keluarga dekat ni gerak ke kanan, ni Quran tu berpusing ke kanan, kan? Saya merawat, masa tu saya sakit dulu, saya jumpa dengan pakcik tu dekat Salak Saud ada pakcik tu kan. Aku pun tengok lah macam mana Quran kecil ni boleh berpusing-pusing kan. Tengok masa tu tak tahu apa kan. Kita pun tengok lah kan, yang penting kita fikir nak baik je lah masa tu kan. Berpusing Quran tu, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kan? Macam-macam ada. Salah bunian dengan jin sama ke? Kalau tanya dengan saya sama je. Tapi kalau tanya dengan orang lain, mungkin dia agih-agihkan benda tu. Bunian spesies macam ni spesies macam ni. Tapi bagi saya sama je, bagi saya lah. Tapi kalau setengah orang dia anggap lain-lain tu terpulang lah. Sebab kat sini kita tak kisahlah dia bunian ke, dia apa ke, selagi mana dia ganggu tubuh badan manusia, itu adalah musuh saya. Saya pegangan saya kat situ je. Tak kisahlah yang masuk tubuh nian ke, harimau kumbang ke, harimau putih ke, mentadak ke, mentadu ke, landak laut ke, landak darat ke yang masuk, selagi mana dia mengganggu tubuh manusia, itu musuh saya. Kalau dia menyamar jin Islam pun sama juga, dia adalah musuh saya. Selagi mana dia macam ni, kalau kata betul-betul Allah Ta'ala hadirkan jin Islam tu untuk bantu kamu dalam sesuatu perkara, dia takkan masuk dalam badan kamu. Okey, dan bantuan yang diberikan pun kamu pun tak tahu. Okey, kamu pun tak tahu. Macam contoh ada setengah dalam rawatan, kadang-kadang kita baca ayat kursi, mungkin Allah Ta'ala turunkan tentera-tentera dia untuk memberikan bantuan. Dia bantu, kita tak tahu pun benda tu. Allah lillahi ta'ala, dia buat benda tu, kita tak tahu. Tapi kalau dia masuk dalam badan kita, dia menyamar sebagainya, dan susah untuk kamu mengesahkan dia Islam ataupun tidak, dia boleh jadi masalah. So sebaik-baiknya kita hindarilah. Okey, itu saya punya prinsip lah. Tapi kalau ada setengah orang prinsip dia boleh kesan sendiri itu Islam dan sebagainya, itu pun terpulang lah. Saya pun nak cakap macam mana, kan? Terpulang. Ustaz tadi ada buat live rawatan ke? Muka Ustaz nampak macam penat. Tak ada, hari ni saya tak ada buat rawatan. Hari ni saya siapkan kerja-kerja yang tak settle. Badan tak berapa nak sedar, dia baru apa ni, tengah demam ni. Tapi malam ni belum makan ubat lagi, sekejap lagi saya makan lah. Betul ke setiap ayat Al-Quran ada penjaga? Ada penjaga. Memang semua ayat Al-Quran tu ada penjaga. Tapi penjaga ni tak adalah menzahirkan diri masuk dalam badan kamu. Macam contoh nama siapa ni, Syakim, kamu baca Al-Fatihah, tiba-tiba kerasukan. Assalamualaikum, aku adalah penjaga surah Al-Fatihah. Tak ada lah macam tu kan. Dia penjaga-penjaga tu tak ada kaitan dengan kita pun. Dia jaga surah-surah tu tadi supaya tidak digodam dan sebagainya. Itu urusan Allah Ta'ala kan. Itu perkara-perkara gaib yang susah untuk kita jelaskan. Mamu selalu baca ayat kursi, tiba-tiba kadam ayat kursi masuk dalam badan. Nah, itu bukan kadam ayat kursi, apa? Penjaga ayat kursi namanya kan. Itu patut dibalingkan kursi je tu. Itulah maksudnya. Okey. Ustaz, cara nak sedarkan orang yang kerasukan, produk apa yang paling sesuai? Tasbih, paling cepat. Ambil tasbih tu tadi.
Contoh ambil tasbih ni, okay. Kena pusingkan tasbih tu. Lepas tu ambil kat bucu ni, kat depan ni, kamu tolakkan je kat sini. Sini tolak sampai ke sini, panggil apa ya? Tengkorak kan. Dia ada satu lubang tengkorak kat sini. Kalau kamu nak bersembang dulu ataupun kamu nak tanya soalan ke apa benda ke, kamu jangan tolak sampai ke atas. Kamu tekan kat tengah-tengah saja. Tapi kalau kamu nak lepaskan benda tu, nak bagi dia keluar, tolak je sampai kat tengkorak ni. Biasa dia akan terkeluar. Dia akan keluar daripada badan pesakit tersebut. Okey. Tasbih daripada tempat saya lah. Tasbih kamu mana saya nak tahu kan. Daripada tempat kita, insyaAllah kita ada buat solat hajat dan sebagainya kan. Boleh cuba. Tapi rasanya ramai dah pakai dah banyak dia tidak balas. Selama ni tak pernah tahu macam mana jin tu nak masuk. Sekarang cepat dapat trace. Benda nak masuk cepat dapat rasa. Lepas tu siapa yang pernah makan tasbih, contoh selama ni berjumpa dengan orang-orang ilmu hitam, kamu tak rasa apa. Tapi sekarang bila jumpa, kamu dah cepat dapat merasa. Tapi menafikan, belajar menafikan. Kalau kita rasa macam lain macam je orang tu, kita nafikan dulu. Serahkan kepada Allah Ta'ala, cuma kita jarakkan diri dengan dia. Kan? Sebab kita tak boleh menghukum dan menuduh sama ada betul ke tak betul orang tu ada ilmu hitam. Cuma kita dapat rasa cepat. Gerak tu dapat cepat. Okey. Kalau saka keturunan nak pakai produk apa, semua produk pun boleh bantu kak, insyaAllah. Cuma saka tu tak hilang kak, dia boleh menjarakkan diri dengan akak saja. Dia nak masuk kat badan tu jadi payah lah sikit kan. Ada setengah orang saka ni dia memang akan beli tasbih tu, lepas tu kasut hitam tu dia akan pakai pada waktu siang. Lepas tu untuk badan dia sakit-sakit dia akan pakai minyak seribu bisa. Lepas tu bangun tidur dia nak mandi, dia pakai sabun cakra, aswak. Dekat situ dia ada ni. Mungkin dalam masa terdekat ni kita akan keluarkan combo set komplit. Mana kata kamu boleh beli terus combo set komplit tu, daripada minyak seribu bisa, semua dah ada kat situ komplit set untuk apa? Panggil apa kan? Apa panggil tu? Starter pack. Starter pack. Starter pack Starter atau pack tu dia komplit lah. kit lah. Siang Kit. kamu pakai ni, malam kamu pakai ni. Starter kit. Saya siapkan video dia. Sebab sekarang ni kita punya produk kan semua pecah-pecah kan. So kita akan buat starter pack tu rasanya lebih. Itu pun idea daripada Mamu lah. Dia kata buat, so why not kita buat starter pack kan, supaya orang beli tu lagi senang kan. Macam apa, biasa letak dalam kereta tu yang gambar salib tu mana, buat kecemasan, peti kecemasan. Seperti kecemasan. Peti kecemasan setan. Nanti aku kalau aku tengok daripada China, nanti ada peti kecemasan tu, nanti aku order peti kecemasan setan, nanti kita cop kat tu. So bila kalau kata korang nak pergi rumah mana-mana sedang mara kau kerasukan, kau bawa peti kesihatan tu, setan tu bawa macam tu kan. Mesti setan tu menggelupur siap-siap. Kalau ada beg tu nanti saya ni. Peti kecemasan setan. Tapi boleh pakai lah ayat tu, tak payah pakai starter pack. Peti kecemasan setan, ayat tu macam kita memang pakai ayat yang kejam-kejam kan. Memang pakai ayat kejam-kejam. PKS. Peti kecemasan setan, PKS. Semua dah komplit kat dalam tu. Okey guys, saya ada urusan sikit ni. Saya nak kena gerak dengan Mamu ni. Ni dah 2.30, Mamu nak balik 2.30 tu. Okey, so ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Doakan saya pun doakan kamu semua. Mudah-mudahan semua sihat. Sekarang ni tengah musim panas, dan juga sekarang ni tengah bulan tengah mengambang, tapi dah nak habis dah kot. Okey, so mana-mana yang kena gangguan dan sebagainya, berhati-hatilah nak makan kedai ke apa benda. Kalau kau tengok kedai tu macam terlampau ramai orang sangat pun, kau kena hati-hati juga. Sebab baru-baru ni pun ada, baru lepas rawatan dengan kita, tiba-tiba dia pergi kat kedai Thailand, sebab kedai tu ramai sangat orang, benda daripada kedai Thailand tu dah masuk pula kat dia kan. Pun masalah juga. So kena hati-hatilah. Okey, kalau tengok makanan tak berapa sedap, tapi orang terlampau ramai pun, korang boleh tahulah, boleh rasalah benda tu. Okey, boleh amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Kemudian sambung dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kamu nak sambung dengan Bismillah 5 pun boleh, tak pun boleh. Yang penting, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. InsyaAllah dalam makanan tu tadi, kalau ada keberkatan, dia tak jadi masalah. Tapi kalau makanan itu tadi tidak dimasak dengan sempurna, makanan tu tadi ada terpalit dengan bangsa-bangsa jin dan sebagainya, insyaAllah dia akan tenang dan dia akan muntah balik. Okay, kena ingat satu perkara, makanan yang masuk dalam badan, tubuh badan kita ni sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Amalkan, saya pun amal, saya anak-anak saya semua saya amalkan. Okay, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan mendapat keberkatan. Okay, jumpa lagi semua. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.